Antara kesalahan besar yang biasa berlaku dalam masyarakat, apabila mereka mendengar azan fajar subuh, mereka bersegera meminum air dengan beranggapan bahawa perkara tersebut harus selagi mana muazzin melaungkan azan. Perkara tersebut adalah tidak harus. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka puasanya terbatal dan dia wajib qada semula, wajib mengqada puasa tersebut jika berpuasa fardu. Hal ini kerana muazzin tidak memulakan melaungkan azan kecuali setelah terbit fajar. Jika minum ketika azan dilaungkan, bermaksud ia telah minum di waktu fajar. Dan semua ini berlaku akibat kejahilan. Dan tiada seorang pun ulama' muktabar yang berpendapat sedemikian. Okey, boleh faham kan? Orang bang subuh, dia pun minum air sikit lagi. Orang tak habis bang lagi, maka hukum dia adalah salah. Okey, cuba kita hurah secara lebih luas lagi. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kata Rasulullah, apabila seorang di kalangan kamu mendengar rabang, sedangkan bekas berada di tangan dia lagi, bekas masih lagi ada di tangan dia, maka jangan diletak bekas tersebut sehingga ditunaikan hajat dia daripada bekas tu. Okey, ada sebahagian daripada ulama ambil zahir hadis ni. Dia kata kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba orang bang, boleh perhabis. Sebab ada hadis Rasul kata lagu tu, apabila seorang di kalangan kamu mendengar azan, maka jangan diletak bekas makanan sehinggalah ditunaikan hajat daripadanya. Okey, boleh faham? Tengah-tengah kita sahur, orang bang, maka boleh kita makan berpandukan kepada hadis ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Dan sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sahih, walaupun ada sebahagian ulama hadis yang lain menilai hadis sebagai hadis dhaif. Ada pertikaian di antara ulama hadis dalam menetapkan, dalam menilaikan hadis ini sahih ataupun tidak. Baik. Cuma majoriti ulama dia kata mana? Dalam masalah ni nanti dah habis lagi. Sekarang ni dalam hadis ni khabar apabila kita dengar rabang sedangkan bekas berada di tangan kita, maka jangan kita letakkan bekas ni daripada tangan kita sehingga kita makan perhabis dulu. Baik, kata ulama, dalam hadis sebut bekas ada di tangan. Kalau bekas tak ada tangan lagi, bunyi orang bang nak pergi kauk nasi, bunyi orang bang nak pergi letak air, sepakat ulama mengatakan salah. Okey, boleh faham? Sebab dalam hadis Rasul kata lagu mana? Wal ina'u ala yadi. Bekas duduk tangan dia. Bunyi orang bang, ambil bekas, danggi orang tengah bang pergi kauk nasi. Tu tak boleh. Sebab itu benda bukan menghabiskan tapi memulakan. Dia lain. Memulakan bersahur ketika orang bang, sepakat ulama mengatakan tidak dibolehkan. Manakala menghabiskan makanan ketika orang bang, ada perbincangan sikit masalah ni. Ada sebahagian ulama dia ambil secara literal, secara zahir hadis, dia kata boleh. Namun ni bukan pandangan majoriti ulama. Dan pandangan ni pandangan yang dhaif. Pandangan yang mengatakan boleh, pandangan bukan pandangan sahih, pandangan dhaif. Pandangan majoriti ulama mengatakan tidak dibolehkan. Dan hadis ni majoriti ulama nak tak mana? Hadis Rasulullah khabar secara jelas. Okey, kata ulama, hadis yang dimaksudkan dalam bang yang dimaksudkan dalam hadis ni bukan bang yang kedua, bukan bang yang pertama. Sebab di zaman Rasulullah ada dua bang. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum." Sesungguhnya Bilal bin Rabah dia bang masih lagi malam. Maka mu kena makan, minum sehingga apabila Abdullah ibn Ummi Maktum bang. Di zaman Rasul ada dua bang. Satunya bang Bilal bin Rabah, yang keduanya bang Abdullah ibn Ummi Maktum. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, bang yang dimaksudkan bang mu boleh lagi perhabis makanan adalah bang yang pertama, bukan bang yang menandakan keluarnya fajar. Manakala bang yang menandakan keluar fajar tak boleh makan. Dalilnya jelas dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Mu kena makan, mu kena minum sehingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Begitu juga di sana ada hadis yang sahih yang dikeluarkan ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Hakim An-Naisaburi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-fajru fajran." Fajar ada dua. Fajar ada dua. Yang pertamanya, fajrun yahillu fihi at-ta'am wa tahrumu fihi salah. Satu fajar halal padanya makan,
harang padanya sembahyang. Wa fajrun tahillu fihi as-salah wa yahrumu fihi at-ta'am. Dan fajar yang kedua, halal sembahyang, haram makan. Jadi keluar fajar sodik, haram makan, berpandu kepada hadis ni. Jadi untuk gabungkan segala dalil, mesti kita kena letakkan maksud hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Kalau orang bang bekas ada tangan, boleh kita perabi, bukanlah bang yang menandakan masuk waktu subuh. Bukan bang yang menandakan keluar fajar, bukan bang yang pertama. Allahu Rabbi. Sebab itulah dalam kita berhadapan dengan hadis, bermuamalat dengan hadis, jangan hanya kita melihat satu hadis. Bukan kita kena tengok segala hadis yang datang yang berkait dengan bab yang kita bincang. Baru kita tengok begitu hebatnya ulama mengeluarkan hukum. Ia tidak memandang kepada satu hadis. Bukan dia gabung segala hadis yang berkait dengan masalah yang kita sedang bincangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.